Assalamualaikum. So hari ini saya akan terangkan tentang pengertian takaful. Apa itu takaful? Okey, baiklah. Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab, iaitu al-kafala, iaitu jamin. Iaitu bermaksud saling jamin menjamin. Baru jelas kan? Dari segi tafsiran syarak, ia adalah satu perkataan ataupun satu pakatan ataupun satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta ataupun kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Jadi kita kena saling bantu membantu lah. Okey, macam mana dengan ciri-ciri takaful? Ciri-ciri takaful dalam sistem Islam, yang pertama adalah sumbangan at-tabarru'at. Yang kedua, pelaburan halal. Yang ketiga, majlis pengawasan syariah. Yang keempat, tiada unsur riba. Itu penting ya. Yang kelima, tiada unsur maisir, iaitu unsur-unsur judi. Yang keenam, tiada unsur gharar ataupun tidak jelas. Yang ketujuh, al-mudharabah ataupun panggil perkongsian untung. Okey, ada 7 ya ciri-ciri takaful. Baik, dalam sistem Islam pula, takaful tu apa? Okey, takaful ialah konsep insurans, iaitu golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Maksudnya saling tolong menolong, yang mana merupakan satu konsep yang diiktiraf ataupun yang diiktiraf oleh Islam. Ataupun dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua bermaksud, dan hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa ataupun permusuhan. Merupakan bukti utama betapa sikap bantu-membantu ni merupakan salah satu akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi insya-Allah saya Zainab Al-Ghazali Al-Azam binti Ahmad Fuad Azam selaku Ketua Kumpulan 4 bagi subjek CTU 262 ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kepentingan Takaful dalam Perlindungan Harta Tanah. Kepada pensyarah saya, Dr. Imran, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan beliau dalam menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna insya-Allah, dan terima kasih juga diucapkan kepada keluarga saya atas sokongan mereka dan kepada semua rakan sekelas saya yang sudi mendengar pembentangan saya pada kali ini. Jadi, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa takaful merupakan suatu usaha atau inisiatif yang berlandaskan dan berteraskan muamalat dan syariat Islam bagi memenuhi prinsip-prinsip maqasid al-syariah. Tidak lain tidak bukan untuk memelihara harta, sama ada harta fizikal ataupun harta batin bagi setiap individu Muslim. Assalamualaikum, saya Anis Natasha binti Sheikh Abdul Hasan dari kelas AP 1153B. Bagi orang Islam, takaful adalah pilihan yang tepat daripada insurans. Sebagai orang yang bijak, kita seharusnya lebih bertahu mengenai kaedah perlindungan sama ada insurans ataupun takaful. Walau bagaimanapun, lebih ramai lagi orang yang cetek pengetahuan berkaitan kepentingan memiliki perlindungan hartanah, meskipun ianya sangat penting. Ramai yang berpendapat bahawa mengambil perlindungan seperti takaful tidak memberi manfaat kerana tidak nampak kepentingan yang akan diperolehi. Selain itu, ada juga yang memberi alasan mahal dan tidak mampu. Pada pendapat saya, banyak kelebihan orang yang mengambil takaful, dan antara sebab kenapa perlunya takaful adalah semua orang mempunyai risiko. Antara risiko yang selalu disebut-sebutkan
adalah berkaitan kematian, penyakit dan kelumpuhan. Meskipun kita sering meminta untuk dijauhkan daripada semua kecelakaan, namun kita masih mempunyai risiko untuk mendapatkannya. Oleh yang demikian, kita patut menyediakan payung sebelum hujan kerana semakin meningkat usia, semakin tinggi risiko. Apabila terjadinya sesuatu kemalangan, sekurangnya kita masih boleh mendapatkan pampasan untuk digunakan dan menggantikan pendapatan yang terjejas. Selain itu, takaful juga digunakan untuk melindungi harta dan aset kita. Sebagai contoh, jika kita membeli rumah menggunakan pinjaman bank, kita diwajibkan mengambil takaful ataupun insurans tertentu. Ini kerana takaful bukan sahaja melindungi diri kita tetapi memelihara semua harta bernilai yang kita miliki. Takaful melindungi harta kita daripada musibah seperti kecurian, kebakaran serta kemalangan. Perlindungan takaful sangat penting dalam aset dan harta untuk melindungi agar kemalangan dan musibah yang tidak sewajarnya dapat dielakkan. Sebagai contoh lain, jika kita baru sahaja ingin menceburi bidang pelaburan dan sudah pasti kita menggunakan sedikit wang simpanan kita sebagai modal, kebiasaannya kita akan rugi sedikit di awal pelaburan. Itu adalah wajar bagi setiap perkara baharu yang kita ingin cuba. Tetapi bayangkan, jika anda ditimpa kecelakaan atau kemalangan yang tidak diingini, sudah pasti menggunakan duit yang banyak untuk menampung kos tersebut. Bila ini terjadi, anda akan berhadapan dengan banyak kerugian. Oleh itu, kita sepatutnya berfikir panjang tentang sesuatu yang kita mahu lakukan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia pula mati meninggalkan nama. Ini sering diungkapkan oleh setiap orang. Oleh itu, kita hendaklah berfikiran panjang. Jika kita sudah tiada nanti, sebaiknya tinggalkan harta dan legasi untuk yang masih hidup supaya tidak menyusahkan orang sekeliling kita. Berfikirlah dengan bijak, ambil takaful dan pastikan wang papasan tersebut mencukupi untuk jangka masa yang panjang. Sebelum adanya takaful yang memenuhi syariah, terdapat banyak skim perlindungan seperti insurans yang mempunyai unsur-unsur riba. Tetapi sekarang, takaful diwujudkan untuk memberi laluan kepada umat Islam agar mendapat perlindungan sewajarnya, dan ini merupakan salah satu jihad untuk meningkatkan mutu ekonomi Islam. Semua urusan lagi-lagi berkaitan harta amat mustahak perancangan dan pengurusannya. Antara punca manusia terperangkap dengan pelbagai masalah adalah gagal membuat perancangan harta atau keuangan. Manusia yang mempunyai perancangan menguruskan keuangan akan mendapat gambaran lebih tepat tentang kedudukan keuangan masa kini dan mengetahui hala tuju jelas matlamat keuangan yang akhirnya membolehkannya menggapai matlamat yang lebih efektif. Jika berkeluarga dan ingin membeli rumah, perancangan masa depan menjadi sebahagian. Mengekalkan apa dimiliki dan melabur untuk masa depan merupakan langkah pertama untuk jaminan yang ramai tidak sedar. Ramai yang gagal melabur dan menabung, dan masyarakat perlu memahami ilmu pengurusan harta. Seterusnya, harta mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Islam hingga umatnya diharuskan berusaha memilik, menghasil dan menggunakannya secara berkesan. Berdasarkan 4 peringkat bermula cara memperoleh, mengagih, melindung dan mengagih semula, harta perlu diurus secara sempurna. Pertama, perolehan modal atau pelaburan melibatkan bagaimana persiapan sosial menambah wang seperti bagaimana bercita-cita untuk berfungsi, berniaga dan menghabiskan sumber kewangan yang ada. Kedua, wang dilaburkan dan dikumpulkan oleh pengedaran setiap orang. Ketiga, konsep keselamatan harta benda ditarifkan sebagai keutamaan seseorang dalam bentuk hartanya. Pengagihan semula melibatkan apa pendekatan seseorang dalam mengalirkan semula harta kepada pihak sepatutnya. Harta amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu diuruskan kerana disebut hadiah, dan bahan itu digunakan untuk kesejahteraan semua pihak yang bersangkutan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Apabila iman itu terpenuhi, dalam keadaan apapun, kita akan bersikap terbuka dan damai kerana kebahagiaan hanya ada untuk melihat orang-orang yang lebih bahagia di sekitar. Kita perlu mempunyai perancangan keuangan bijak yang akan memastikan kita membuat belanjawan perbelanjaan dan pendapatan sekiranya mempunyai matlamat jelas. Perancangan keuangan Islam sebaiknya merangkumi simpanan perbelanjaan di dunia serta tabungan saham akhirat menerusi perbuatan sedekah, wakaf
dan zakat. Soal perancangan kewangan dan pengurusan risiko masa depan, lebih-lebih lagi membabitkan soal kewangan, perlulah masyarakat menitik beratkan untuk melindungi risiko dihadapi masyarakat, terutama kematian dan kecacatan kekal. Pengendali takaful kini giat membangunkan produk komprehensif. Takaful dicipta dengan banyak tujuan, sama ada meringankan beban keuangan keluarga, menyelesaikan hutang atau pengganti kepada sumber pendapatan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Arsyahidah binti Muhammad dan saya daripada kelas 3A. Untuk isi perbincangan yang ketiga, saya akan menerangkan tentang skim pemilik perumahan untuk masa jangka panjang. Untuk skim ini, kita lebih dikenali sebagai takaful am. Seperti yang kita tahu, takaful am ni ia merupakan sebuah skim yang dapat melindungi pemilik daripada sebarang kerugian dan juga kerosakan akibat bencana alam ataupun sebagainya. Dan skim ini ia melengkapi daripada segi lengkapan dan juga kelengkapan. Misalnya pintu, dinding, tingkap dan sebagainya. Untuk sistem takaful am, ia menggunakan dua jenis sistem. Yang pertama ialah wakalah dan juga tabaruk. Dua sistem ini amat penting kepada pemilik dan juga amat penting untuk sistem takaful am ini kerana ia memberikan peranan yang sangat tinggi dan yang sangat penting kepada pemilik. Untuk pengetahuan semua, wakalah ia bermaksud ataupun ia digunakan apabila pemilik melantik seorang pengendali dana untuk melakukan dana transaksi sewaktu pemilik melaburkan sejumlah wang mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan. Jadi, pengendali dana ini ia berperanan untuk mengawal segala transaksi dan mengawal segala pelaburan yang telah dibuat oleh pemilik. Seterusnya, tabarur ia merupakan sebuah sumbangan yang bukan untuk bertujuan komersial tetapi sebagai bantuan kepada peserta-peserta lain sekiranya mereka berlakunya ataupun ditimpa musibah seperti kebakaran dan sebagainya. Oleh hal demikian, sekiranya dana tersebut digunakan oleh mereka, ia juga akan dipusing ataupun akan berpusing semula kepada kita dan sekiranya kita pula dikena ataupun ditimpa musibah, wang tersebut kita akan dapat digunakan. Untuk tempoh takaful, ia akan berada ataupun tempoh masa dia selama 5 tahun sehingga 30 tahun. Dan apabila takaful, ia melepasi sistem ataupun melepasi tempoh matang, kita dapat berkongsi lebihan dana tersebut kepada orang lain dan sekiranya kita tidak melakukan sebarang tuntutan sewaktu tempoh penyertaan kita. Lebihan dana ni ia akan diagihkan dan dikongsikan oleh pengendali ataupun oleh dua pengendali dana. Pengendali tersebut dia akan menggunakan satu konsep perkongsian untuk diagihkan mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Nisbah yang kita gunakan kita perolehi daripada pelan takaful untuk kos pembinaan rumah tersebut. Contohnya, sekiranya kos perumahan tersebut bernilai RM20,000 ataupun bernilai RM100,000, jadi kita akan menggunakan lebihan dana tu berdasarkan kos pembinaan tersebut. Tetapi kos pembinaan tersebut mempunyai batas ataupun limit sebanyak RM35,000 sahaja. Sekiranya berlaku lebihan, pemilik perlu menggunakan wang persendirian untuk membayarnya. Sekiranya
pemilik ataupun dana takaful yang disimpan oleh pemilik kurang daripada kos pimpinan tersebut, kita akan menggunakan syarat purata. Syarat purata ni ia bermaksud penalti kepada pemilik kerana dana takaful tersebut kurang daripada kos pimpinan, dan juga ia menunjukkan bahawa pemilik ia kurang melabur daripada segi perlindungan. Kesimpulannya, sebenarnya skim ataupun takaful ni ia perlu dititik beratkan oleh pemilik kerana ia bukan sahaja dapat membantu pemilik, tetapi ia juga dapat membantu ahli keluarga pada masa akan datang. Jadi sekiranya pemilik meninggal, takaful tersebut dapat menampung dan juga digunakan oleh waris-waris yang seterusnya. Jadi kehidupan waris yang pemilik tinggalkan akan lebih terjamin. So, itu sahaja daripada saya untuk isi perbincangan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Syara binti Abdul Ghani ingin membincangkan berkenaan dengan takaful dalam perlindungan hartanah yang mempunyai kaitan dengan hibah. Sebelum saya menjelaskan tentang hibah takaful, saya ingin terangkan terlebih dahulu maksud takaful dan maksud hibah. Takaful adalah sebuah konsep di mana pemegang-pemegang polisi takaful bersama-sama membuat sumbangan secara bulanan ke dalam sebuah tabung. Kemudian wang terkumpul tersebut dilaburkan ke dalam pasaran saham yang patuh syariah supaya dapat dikembangkan dan dapat memberi manfaat kepada pemegang polisi takaful pada masa akan datang. Manakala hibah pula didefinisikan sebagai pemberian harta secara terus yang dibuat oleh si pemberi hibah yang masih hidup kepada waris mereka sebagai tanda kasih sayang. Apakah yang dimaksudkan dengan hibah takaful? Hibah takaful bermaksud apabila berlaku kematian pemegang polisi takaful, pengagihan duit pampasan dari syarikat takaful akan dilakukan secara hibah, iaitu secara terus. Hibah ini mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan sistem lain. Terdapat beberapa kelebihan hibah takaful ini, antaranya wang pampasan takaful akan diterima waris dalam masa 7 hingga ke 30 hari, iaitu lebih cepat berbanding proses perolehan harta pusaka. Selain itu, agihan wang takaful ini diagihkan tidak mengikut sistem faraid. Seterusnya, wang yang diterima boleh digunakan untuk keperluan harian. Namun, terdapat juga kekurangan hibah takaful ini, iaitu wang pampasan yang diterima akan habis digunakan dalam tempoh yang singkat dan berkemungkinan waris juga tidak membayar hutang pemegang polisi takaful. Selain itu, jika penerima hibah berumur 18 tahun, duit tersebut tidak boleh dikeluarkan, dan bagi kes cacat kekal, wang pampasan dibayar terus kepada pemegang polisi takaful. Hibah terbahagi kepada dua, iaitu hibah mutlak dan hibah bersyarat. Hibah mutlak ialah akad hibah dibuat semasa hidup dan pemilikan harta berpindah daripada pemberi hibah kepada penerima hibah secara serta-merta. Kesan hibah mutlak ialah sekiranya penerima hibah mati terlebih dahulu, maka harta yang dihibahkan akan menjadi milik mutlak waris-waris penerima hibah mengikut hukum faraid. Walaupun penerima masih hidup dan perlu melepaskan harta tersebut untuk diserahkan kepada waris-waris penerima hibah. Manakala hibah bersyarat pula ialah akad hibah dibuat semasa hidup, tetapi pindah milik harta hanya dibuat selepas kematian pemberi hibah. Selagi pemberi hibah hidup, pemberi hibah masih boleh memanfaatkan harta tersebut untuk dirinya sendiri dengan persetujuan penerima hibah. Tetapi sekiranya penerima hibah mati terlebih dahulu, maka harta tersebut akan kembali semula kepada pemberi hibah. Terdapat 4 rukun atau syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama ialah pemberi hibah. Al-Wahid. Pemberi hibah adalah seorang yang ahliyah, yang berakal, balik dan rushd.
Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan itu dan berkuasa penuh ke atasnya. Dan yang kedua ialah penerima hibah, al-mahud lahu. Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukallaf seperti belum akhir balik atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah. Dan yang ketiga ialah harta yang dihibahkan, al-mahud. Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan. Dan yang terakhir sekali ialah lafaz ijab dan qabul ataupun sikhah. Lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Hibah takaful mempunyai banyak kebaikan dan kepentingan tertentu. Antara sebab utama mengapa seseorang perlu mengambil hibah takaful ialah ianya mampu menyelesaikan banyak masalah kekeluargaan dan kemasyarakatan. Ini terutamanya dari sudut mencegah perbalahan berebutnya harta si mati serta mengelakkan proses perundangan yang panjang di mahkamah sebelum mana-mana harta dapat diagihkan. Sekian, terima kasih. Antara faktor yang saya ingin ketengahkan di dalam kertas kecil ini, faktor yang kita boleh refleksi atau kita koreksi kembali. Mengapa masih ramai lagi masyarakat Malaysia yang berada di luar sana yang tidak mengambil skim pemilikan takaful? Hal ini kerana mereka kurangnya pendidikan, tarbiyah itu sendiri dan pendedahan serta ilmu pengetahuan yang mendalam tentang betapa pentingnya takaful dan daruriatnya takaful dalam kehidupan mereka. Jadi di sini sememangnya menjadi peranan kerajaan untuk melaksanakan program-program kesedaran atau ceramah-ceramah, kempen-kempen bagi mengembalikan semula kefahaman dan kesedaran masyarakat serta pekanya mereka akan kepentingan takaful ini sendiri. Ini tidak lain tidak bukan untuk memudahkan urusan mereka dari segi pemeliharaan dan penjagaan nyawa, harta, kewangan dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan apabila kira-kira 85% lagi masyarakat Malaysia yang tidak mengambil skim pemilikan takaful. Jadi, moga dengan kertas kerja ini dapat membantu sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat yang berada di luar sana dan dapat meningkatkan kecaknaan mereka tentang betapa pentingnya takaful ini sendiri. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amran bin Ibrahim. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isi perbincangan yang ke-6 mengenai takaful. Pada masa kini, banyak bandar-bandar yang maju telah dibangunkan bersama bangunan-bangunan yang moden. Manusia berpusuh-pusuh untuk membina banyak bangunan baru yang lebih hebat. Namun, tahukah mereka bahawa jika kalau bangunan mereka mempunyai kemalangan, siapakah yang akan melindungi mereka daripada kerugian itu? Di sinilah takaful memainkan peranan yang penting untuk melindungi dan mendapat bantuan menjaga kebajikan pemilik harta daripada terjejas dengan kemalangan. Takaful juga bukan sahaja menjaga pelanggannya dengan takaful hayat, namun takaful dapat menjaga harta yang dimiliki oleh pelanggannya seperti rumah dan kenderaan. Orang ramai tidak perlu risau kerana takaful adalah perlindungan yang berlandaskan prinsip syariat Islam. Orang ramai tidak perlu risau. Semua orang yang latar belakang agama juga boleh membelinya. Namun jika seseorang itu ditimpa musibah yang teruk dan tidak mempunyai perlindungan takaful, apakah kesan yang buruk yang boleh berlaku?
Antara kesan yang berlaku sekiranya tidak mempunyai perlindungan takaful ialah mereka hanya akan menanggung kerugian itu sendiri. Hal ini hanya akan bertambah buruk kerana mereka tiada apa-apa yang boleh membaiki kerugian itu. Sebagai contoh, rumah mangsa yang dijilat api kerana kebakaran, mangsa boleh dilindungi oleh takaful kerana takaful menjaga harta mangsa dan mangsa akan mendapat pampasan untuk membaik pulih keadaan tersebut. Jika kalau mangsa tidak mempunyai pelan takaful, mangsa akan berada dalam kerugian dan segala harta yang terbakar itu tidak boleh dilindungi dan hangus begitu sahaja. Di dalam hal yang lain, jika mangsa ialah ketua keluarga dan maut dalam kebakaran tersebut, bagaimana keluarga mangsa ingin meneruskan kehidupan kerana punca utama rezeki mereka sudah tiada. Di sini, takaful telah melakukan pengiraan untuk mengagih dana untuk diberikan kepada waris supaya dapat meneruskan kehidupan jika kehilangan punca utama rezeki mereka. Takaful perlindungan harta ini bukan sahaja melindungi harta dan aset dari kebakaran sahaja, namun bencana alam seperti banjir juga dapat dilindungi. Seterusnya, kesan terhadap mengabaikan atau tidak mengambil peduli terhadap takaful, ia akan menyebabkan kerugian atau tiada apa yang dapat diminta untuk diganti rugi di mana takaful hartanah rumah memberikan perlindungan ke atas rumah kediaman anda terhadap kerugian atau kerosakan akibat bencana seperti banjir atau gempa bumi. Takaful hartanah rumah bukan sahaja melindungi rumah anda, tapi turut merangkumi garaj, bangunan luar, dinding, pintu pagar dan pintu di sekeliling rumah anda serta kelengkapan dan lengkapan kekal. Ia tidak melindungi bangunan yang digunakan bagi tujuan komersial seperti restoran, kilang atau tempat menyimpan barang dagangan. Takaful isi rumah memberi perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kandungan rumah kediaman anda. Dan perlindungan takaful kepada anda sebagai peserta terhadap kecederaan maut bukan di situ sahaja kesannya, malah masyarakat akan mempunyai hutang yang tinggi bagi membayar kerosakan yang dialami oleh bencana alam semula jadi. Oleh itu, masyarakat terpaksa berhutang dan menyebabkan hutang di sekeliling pinggang yang semakin banyak dan perlu membayarnya dengan secepat yang mungkin dengan masa yang telah dipersetujui atau masalah baru akan menimpanya. Seperti tidak membayar hutang akan mengakibatkan ada orang akan diupah untuk memukul kita. Oleh itu, dengan adanya takaful, masyarakat akan menggunakan wang atau lebih spesifik labur dalam takaful di mana dapat membantu masyarakat dari segi kewangan dan memudahkan seorang itu mendapat semula atas kehilangan harta benda yang dia alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mifzal Haziq bin Azhar daripada kelas AP 115 3A akan menyambung isi perbincangan yang ke-6 yang telah disampaikan oleh Amran sebentar tadi. Seterusnya, kesan hartanah yang tidak dilindungi takaful ialah hartanah tidak akan mendapat sebarang perlindungan sekiranya sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku terhadap hartanah mereka seperti kecurian yang melibatkan kemasukan secara paksaan dan keganasan ataupun rompakan harta atau fail yang penting di dalam hartanah tersebut. Selain itu, syarikat-syarikat atau bangunan perniagaan yang tidak mengambil sebarang takaful hartanah akan mendapat kerugian besar apabila berlakunya keadaan yang tidak diingini kepada syarikat mereka seperti dipecah masuk dan menyebabkan fail-fail penting syarikat tersebut dicuri. Situasi tersebut ialah situasi yang kita perlu elakkan daripada berlaku dengan mengambil takaful perlindungan hartanah bagi rumah-rumah ataupun syarikat yang ingin dilindungi daripada sebarang musibah. Apabila sesuatu musibah telah berlaku terhadap sebuah hartanah yang dilindungi takaful, pihak takaful akan memberi bayaran pampasan kepada pihak hartanah tersebut bagi meringankan beban-beban mereka yang ditimpa musibah. Selain itu, antara kesan yang dapat dilihat oleh masyarakat yang tidak mengambil perlindungan takaful di mana setengah masyarakat ingin membuat duit sampingan atau duit tambahan dengan menggunakan pelaburan sebagai tempat untuk menambahkan lagi
pendapatan dengan menggunakan duit simpanan yang ada. Pelaburan juga memerlukan jangka masa yang panjang di mana ia mengambil masa bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang tinggi, di mana wang yang dilaburkan itu tidak boleh dikeluarkan dalam masa yang pendek kerana boleh mengalami kerugian yang tinggi. Sebagai contoh, masalah yang mungkin dihadapi oleh masyarakat di mana mereka mengalami masalah kekurangan wang, di mana seseorang mengalami sakit atau kemalangan yang serius yang memerlukan kos rawatan atau pembedahan yang tinggi. Oleh hal demikian, mereka terpaksa mengeluarkan pelaburan mereka di mana keuntungan daripada pelaburan tersebut tidak akan diperolehi oleh mereka, malah matlamat wang yang diingini tidak dicapai mereka juga. Sekiranya mereka mengambil perlindungan takaful yang sewajarnya dengan lebih awal, sudah semestinya situasi atau perkara sedemikian dapat dielakkan oleh takaful, di mana dia akan menjaga kepribadian diri kita. Kesimpulannya, pengambilan takaful untuk melindungi hartanah adalah bagus dan berguna untuk memberi banyak manfaat kepada pihak dan masyarakat kerana takaful mempunyai banyak faedah yang kita akan peroleh daripada takaful tersebut yang sangat berguna untuk meringankan beban sesuatu pihak tersebut untuk menjalani kehidupan mereka selepas berlakunya kecelakaan yang tidak diingini berlaku terhadap hartanah mereka. Lebih-lebih lagi, takaful akan meringankan beban kewangan seseorang kerana takaful akan membantu menabung dan menyimpan wang yang kita labur sebagai wang simpanan yang akan digunakan oleh kita pada masa hadapan jika hartanah kita mengalami sebarang masalah atau musibah yang menimpa hartanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdul Qadir. Saya akan membentangkan isi perbincangan. Peluang untuk pelaburan terbuka di seluruh dunia dalam pelbagai bentuk. Kedua strategi ini mempunyai kemampuan untuk menggandakan pendapat anda, sama ada anda membelanjakan wang di pasaran saham, membeli ekuiti dari perniagaan rakan kongsi anda atau membeli harta tanah untuk disewakan atau dijual. Memiliki lebih banyak wang adalah alasan utama dan paling asas untuk membuat pelaburan. Tidak ada keraguan bahawa setiap pelaburan mempunyai risiko sendiri. Sebenarnya, semakin tinggi hasil pelaburan, semakin tinggi risikonya. Oleh itu, risiko memperoleh keuntungan yang tinggi adalah sama dengan kemungkinan kehilangan semua wang yang telah anda habiskan. Tetapi ada pilihan pelaburan yang berbeza dengan risiko yang lebih rendah untuk pelaburan anda sebelum anda membuang niat untuk melabur. Terdapat banyak kepentingan pelaburan melalui takaful. Antaranya ialah menjadikan pelaburan lebih selamat dan berpatutan. Ramai di antara kita tidak mempunyai wang untuk membuat pelaburan besar dalam jumlah beribu-ribu atau ratusan ribu. Ini mungkin idea yang bijak kerana di pasaran berisiko tinggi, anda cenderung menghabiskan wang anda. Pulangan yang anda terima dari deposit di akaun bank, walaupun sedikit atau tidak ada pulangan sama sekali. Melanggan pelan takaful berkaitan pelaburan adalah satu bentuk pelaburan yang selamat, rutin dan ekonomik yang mungkin anda cadangkan. Untuk diri sendiri dan orang tersayang, anda bukan sahaja dapat memperoleh pulangan pelaburan dari yuran sumbangan bulanan yang rendah, tetapi juga mendapat insurans dan kestabilan kewangan. Sangat mudah melabur dalam rancangan takaful berkaitan pelaburan dan ia tidak memerlukan sejumlah wang tunai yang besar. Pembayaran sumbangan anda akan dibahagikan kepada tiga, iaitu sebahagian dari baki anda akan dimasukkan ke dalam tabarruk fund. Selain itu, yuran wakalah atau yuran pengendali takaful dan selebihnya akan dimasukkan ke dalam dana berkaitan pelaburan patuh syariah pilihan anda. Sama ada anda ingin memberikan sumbangan bulanan, suku tahunan atau setahun sekali. Oleh kerana pelaburan dalam dana ini digunakan untuk membayar semua faedah dan tuntutan, termasuk permintaan untuk bil rawatan dan bantuan hospital, anda tidak boleh menarik diri dari dana tabarruk. Setelah memenuhi syarat tersebut, pelaburan boleh ditarik balik. Kedua-dua peruntukan tersebut memerlukan pemegangan dalam jumlah penebusan dan baki minimum dalam akaun pelaburan. Baki minimum ini berdasarkan jenis dana berkaitan pelaburan yang dipilih. Sudah tentu, lebih baik pulangan wang yang dihasilkan adalah jika anda tidak membuat pengeluaran dan semakin lama wang itu dilaporkan.
Pelabur mahukan perlindungan takaful atau insurans yang sepanjang tempoh pinjaman harta tanah memberikan perlindungan yang berpanjangan. Dengan kata lain, dari tahun ke tahun, kepentingan perlindungan tidak menurun. Pelabur lebih suka program takaful atau insurans yang boleh digunakan untuk sebarang harta tanah. Contohnya, perlindungan takaful juga wujud setelah menjual harta tanah. Polisi asal akan diserahkan kepada harta tanah semasa membeli harta tanah. Ini adalah inovasi yang menjimatkan harga insurans dan dia pastinya lebih muda dari usia ketika dia memperoleh harta kedua ketika seorang pelabur membeli harta pertamanya. Apabila premium insurans meningkat seiring bertambahnya usia, sekiranya polisi dapat dipindahkan dari satu harta tanah ke harta tanah yang lain, pelabur tidak perlu lagi mendapatkan polisi baru. Melalui ini, kadar premium akan dijimatkan. Pelabur menjangkakan kadar polisi insurans yang adil dan mahu jumlah premium yang dikenakan setelah 25 atau 30 tahun dipulihkan, jika boleh. Sekiranya pulangan keseluruhan dana takaful atau insurans sama dengan jumlah premium yang dibayar, ini seperti takaful atau insurans percuma. Terdapat juga pembeli di harta tanah yang ingin memindahkan wang kepada ahli keluarga mereka dengan perlindungan takaful atau insurans. Pelabur mahukan kelebihan pengecualian insurans. Ini adalah penunggang takaful atau insurans yang terasa ketara. Kelebihan pengendara ini adalah jika salah satu daripada 36 penyakit penting semasa era pinjaman menyerang pemberi pinjaman harta tanah, maka premium akan percuma dan perlindungan RM400,000 masih akan dikeluarkan. Dan faedah pelabur takaful atau insurans masih ada berterusan. Okeylah. Baik, kita berasal kepada kesimpulan. Tuntasnya, takaful dan insurans semakin berkembang seiring dengan pemodenan pada masa kini. Hal ini dapat dibuktikan bahawa telah ramai individu yang mula melibatkan diri dalam skim ini. Masyarakat kini makin sedar akan pentingnya takaful dalam memperkasakan matlamat seperti pemulihan nyawa, penyakit dan kelumpuhan yang dapat menjamin kelestarian hidup. Meskipun pada kedua-duanya terdapat unsur-unsur persamaan seperti nilai murni serta elemen-elemen maqasid al-syariah. Walau bagaimanapun, maslahah sebenar yang menepati piawaian syarak dan menjadi titik pemisah yang membezakan antara kedua-duanya. Maka, ciri-ciri maslahah syariah sebagaimana terdapat dalam takaful yang menjadikan ianya berbeza dengan insurans konvensional, yang mana menggunakan prinsip al-mudharabah, al-tabaruk dan al-wakalah. Justeru, kesemua prinsip ini dapat diperkemaskan lagi dalam skim takaful dan dapat menarik minat individu untuk menyertai skim takaful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Hari ini saya akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan untuk takaful perlindungan harta tanah. Seperti mana yang kita tahu, ramai rakyat Malaysia yang tidak sedarkan kewujudan takaful perlindungan harta tanah. Dengan itu, cadangan yang pertama yang boleh dibuat adalah dengan memberikan banyak pendedahan yang lebih meluas tentang takaful perlindungan harta tanah. Dengan ini, takaful mungkin tidak akan menjadi perkara yang aneh kepada orang ramai. Pendedahan ini amat penting kerana langkah ini akan membantu takaful dalam meluaskan nama mereka. Seterusnya, kita boleh membuat borang tinjauan di atas talian. Ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang sedaran orang ramai. Kita boleh mendapat informasi seperti sebanyak mana orang ramai tahu tentang takaful perlindungan harta tanah, daripada manakah mereka tahu tentang ini dan adakah mereka sudah mempunyai pelan takaful. Borang tinjauan ini hanya akan mengambil sedikit sahaja masa mereka dan maklumat yang boleh kita dapat adalah penting. Harga yang ditawarkan oleh pihak takaful juga memainkan peranan yang penting kerana bukan semua orang mampu membeli pelan-pelan takaful. Dengan ini, pelan-pelan baru boleh dibuat hingga sampai ke tahap mampu milik untuk semua golongan dan masyarakat. Golongan yang berpendapatan rendah seperti B40 tidak akan berasa terasing lagi selepas ini. Oleh itu, pakar ekonomi takaful boleh bermula untuk membuat kiraan yang baru untuk pelan yang baru. Di samping itu, kita juga boleh membuat iklan dan pemasaran. Sebagai contoh, kita boleh membuat iklan di media sosial.
Hal ini kerana pada zaman sekarang, orang ramai menghabiskan masa mereka dengan media sosial. Platform yang boleh kita gunakan adalah Facebook dan Instagram. Daripada masa orang ramai terbazir begitu sahaja, apa kata mereka melawat iklan-iklan tentang takaful yang disediakan untuk umum. Selain dari media sosial, kita juga boleh menyasarkan terhadap sekolah kerana dengan membuat pendedahan awal kepada mereka, anak-anak muda ini dapat merancang tentang masa depan. Pengetahuan yang awal ini akan dapat menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Seterusnya, kita boleh membuat slogan yang menarik. Contohnya seperti Hot FM. Mereka membuat slogan iaitu duit dari kayangan dan menggubal slogan itu menjadikan lagu sehingga mampu melekat di minda orang ramai pada tempoh yang sangat panjang. Kita juga boleh mengikut teknik ini untuk membantu takaful di minda orang ramai. Akhir sekali, kita juga boleh membuat naik artikel tentang takaful. Hal ini kerana bahan bacaan tentang takaful lebih lagi dalam perlindungan hartanah tidak banyak berada di internet. Justru dengan cara ini, bahan bacaan untuk takaful akan melonjak dengan lebih tinggi untuk dijadikan rujukan. Sekian, terima kasih.